Taimat, Sifu NLP Nusantara yang akan memberikan kita penerangan ataupun penjelasan berkenaan dengan NLP for Sales sebagai preview untuk program Mega NLP Event NLP 2021. Dan seterusnya yang bahagia Datuk Roslan Hamid. Okey, saya difahamkan oleh Sifu kita yang mana Datuk Roslan akan memberikan sepatah dua kata lebih kurang dalam 10-15 minit untuk sepatah dua kata lah. So sebelum saya serahkan mic kepada Datuk Roslan, so saya mohonlah kepada semua agar dapat mutekan phone masing-masing ataupun laptop masing-masing supaya tidak mengganggu ataupun ucapan-ucapan yang kita akan dengar selepas ni tidak terganggu. Dan juga mohon kepada semualah agar dapat kita membuka kamera supaya kita dapat lagi mengenali antara satu sama lain. Okey. Jadi saya rasa untuk sesi yang pertama ini kalau Datuk Roslan dah bersedia, saya persilakan Yang Bahagia Datuk untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Ada. Tak ada. Datuk tak ada di stesen. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi preview ini adalah untuk kita mendapat penjelasan daripada Sifu kita berkenaan dengan apa itu NLP, terutamanya NLP for Sales, dan juga apa itu Mega Event NLP 2021. So kita masih lagi menunggu Datuk Roslan untuk masuk. Sekarang kita dah mencapai partisipan sebanyak 121 orang. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, kalau Datuk Roslan belum bersedia, wow, Kak Liana ada. Ya tuan, Kak yang di sini. Ya. Ini Haji penolong pendaftar daripada Mahkamah Rendah Syariah Selangor. Assalamualaikum semua. Terima kasih tuan. Okey. So Datuk Roslan dah bersedia untuk Semua ada tu. Semua tu. Datuk? Ya. Okey. Ya, silakan Datuk. So kita bagi Datuk lebih kurang 10 ke 15 minit untuk pembuka bicara. Bukan 10-15 minit, setengah jam, 1 jam pun tak apa. Okey. 5 minit ya. Tak apa. Okey, terima kasih moderator Ustaz Amar, Ustaz Abdul Majid. Hari ini kita dapat peluang yang sangat istimewa. Saya lihat kita ada lebih kurang berapa orang di sini pada malam ini? 131. Ya. Kita akan meningkat 2 kali ganda daripada jumlah ini. Terima kasih kepada Sifu Tuan Haji Mat Taib, Sifu NLP Nusantara. Kenapa Sifu NLP Nusantara? Sebab inilah orangnya yang benar-benar menguasai ilmu NLP secara mendalam, luas dan mempunyai pendedahan yang sangat luar biasa di dalam bahasa Melayu. Disampaikan dalam bahasa Malaysia dan Indonesia. Justru saya kira ini merupakan satu peluang yang tidak harus kita lepaskan dan kita ambil masa bersama dengan Sifu ini untuk mempelajari satu topik yang sangat spesifik.
NLP untuk jualan. Maknanya ilmu NLP ini bukan sahaja untuk orang yang terdidik pintar di Menara Gading. Untuk orang universiti, profesor-profesor, pensyarah-pensyarah yang sebahagian besarnya telah menyertai NLP. Tetapi juga untuk kita, orang yang barangkali buat bisnes, menjadi usahawan, membuka perniagaan, dan juga orang yang terlibat dalam banyak aktiviti. Saya nak menyebut 2-3 perkara. Pertama, testimoni diri saya sendiri. Antara dalam kehidupan kita ini, timeline kehidupan kita ini, ada waktu-waktunya kita bertemu dengan satu momen yang akan mengubah hidup kita. Salah satu daripada moment dalam hidup saya lah apabila saya membuat keputusan untuk kelas Tuan Haji Taikmat Sifu NLP. Untuk hadir ke kelas dia ni, benarlah kata para ulama, kalau kita nak pergi satu tempat yang baik, dia banyak halangannya. Saya bercita-cita nak hadir kelas Sifu Tuan Haji Mat Taib ni daripada tahun 2015. Hari nak pergi ke Pasir Salak, saya demam, sesemua yang teruk. Waktu tu tak ada COVID lagi. Tapi saya tak maulah berjangkit sesemua saya itu pada orang lain pula. Kemudian dalam tahun 2016, daftar lagi. Pendaftaran tu terus berjalan, tapi kaki yang nak melangkah masuk ke kelas Tuan Haji Mat Taib ini seakan ada halangan besar yang menghalang. Sehinggalah, kalau saya pendekkan cerita, tahun 2018, ketika saya berada di Jakarta, saya buat keputusan, apa sekalipun, sebesar mana gelombang sekalipun, akan saya rempuh pada kali ini untuk hadir ke kelas NLP coaching ini. Ternyata, perkiraan itu tidak silap. Ianya memberikan moment bahawa, pertama, sukses kerja ada jejak dan tapaknya. Ada orang yang pernah lalu kerja ni, tapi kenapa kita tidak dapat mengikuti kerjaan itu? Sebab kita tak ada ilmu untuk mengesan jejak dan tapak itu. Secara mudahnya Tuan Haji Mat Taib membuka minda saya bahawa ada ilmu untuk mengesan jejak dan tapak itu. Dan kemudian NLP bukan why. Banyak kita ikut perguruan. Bukan kata tak penting, baik, tapi mereka mengajar strong why, big why, grand why, mighty why, segala macam why. Tetapi NLP pergi setapak lagi tentang what and how. Apa yang sebenarnya yang kita inginkan? Bagaimana kita nak capai apa yang kita inginkan itu? Step by step, satu persatu. Dan ini membuka banyak ruang-ruang baru dalam kehidupan. Saya ambil satu contoh yang mudah saja. State management. Bagaimana kita menguasai keadaan diri. Benda ini nampak kecil pada hemat kita. Tapi besar maknanya kepada orang yang dalam lingkungan kita. Pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada komuniti kita, pada orang bawahan kita. Mereka merasakan kita berubah. Sebab kita tidak membawa agenda pemikiran kita semata-mata. Sebaliknya kita menyedari orang lain juga ada pemikiran, ada perasaan. Dan bagaimana kita match pemikiran dan perasaan itu akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk melangkah jauh ke hadapan. Banyak lagi kalau saya nak hurai panjang lah. Tapi siapa Tuan Haji Mat Taib ni? Kenapa dia ada semacam satu kuasa luar biasa yang membuka pintu-pintu penghidupan baru buat kita? Mudahnya, orang yang berada di depan kita pada malam ini, guru yang akan mengajar kita ini, ialah orang yang telah mendidik dirinya sendiri daripada orang biasa menjadi luar biasa kerana dialah pelajar sepanjang hayat. Saya bilang, dia punya sijil-sijil di dinding Akademi NLP Malaysia itu tidak terhitung bilang banyaknya. Maknanya kerja dia belajar, pergi ambil ilmu luar negara, pergi ambil ilmu dengan guru-guru masyhur. Malah di kalangan peneroka, pengasas NLP, berbelas-belas orang, sebahagian besarnya, Tuan Haji Wita Hidayat, dia tak sempat belajar dengan seorang dua saja. Yang lain dia cari merata dunia. Malah Franz Puslik, yang kita baca buku jarang jumpa nama ni, pun Tuan Haji Mat Taib telah sempat belajar dengan Franz Puslik. Jadi semuanya, Banda dan yang lain itu biasalah. Dan Tuan Haji telah belajar semuanya. Jadi kalau kita fikir, orang yang telah pergi merata dunia, ke seluruh pelosok dunia, belajar dengan berpuluh-puluh guru, tiap-tiap tahun mengembara mencari ilmu,
kita yang duduk di Malaysia diajar oleh beliau dalam bahasa Melayu kita yang kita mudah faham, ditunjukkan contoh oleh beliau benda-benda yang depan mata kita tanpa kita menghabiskan banyak uang, banyak masa, banyak tenaga untuk pergi ke luar negara mencari ilmu. Why not? Why not kita ambil kesempatan ini untuk duduk di hadapan beliau, bertemu lutut, orang dulu kata. Bukan sekadar belajar dekat online ni, duduk bertemu lutut dengan beliau dan menggarap ilmu yang beliau dapati. Yang ketiga, kita orang dululah, zaman Ustaz Majid, Tuan Subhan, ramai yang ada kat sini. Kita nak jumpa kawan-kawan ni, kadang-kadang kita masuk 10 kelas. Sebab kelas tu Haji Mat Taib ni sangat eksklusif. Orangnya kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang 15. Tidak ramai orang yang hadir dalam kelas ini. Tapi kali ini, pada bulan Mac yang akan datang, saya dikabarkan entah apa sebab terketuk pintu hatinya. Beliau nak mengadakan kelas dalam bentuk yang agak besar yang barangkali melibatkan 300 orang dan kekuatan dalam hidup. Selalu saya sebut formulanya adalah 40% kerja keras, 60% networking. Inilah peluang untuk bernetworking dengan orang-orang yang hebat. Dan bagi saya secara pribadi, daripada tahun 2018 sampailah 2020, networking dengan kalangan yang positif adalah merupakan suatu peluang, suatu pendedahan yang bernilai tinggi, super mahal dalam hidup. Sebab itu saya malam ini, bila Tuan Haji kata, saya minta dengan Tuan Haji untuk menjadi Bilal. Dia mesti sebelum imam pergi ke depan ni, Bilal kena melakukan azan dulu. Saya kata, Tuan Haji, saya nak jadi Bilal. Sebab setidak-tidaknya ada sedikit sumbangan pahala saya mendorong sahabat-sahabat sekalian untuk bersama. Malam ini kita dengarkan NLP untuk jualan. Yang memang saya dengar kali pertama Tuan Haji buat untuk satu grup, tiba-tiba saya merasa, wow, ini dia sebenarnya. Saya orang sales, saya orang marketing. Tapi tiba-tiba saya merasakan satu sentuhan baru. Bagaikan kuasa ajaib membuka diri dan jiwa untuk meneroka secara lebih seluas lagi. Dan kita berikan ruang seluas-luasnya kepada Tuan Haji Mat Taib. Saya dah bersedia dengan pen, dengan kertas, nak catat apa jua sahaja. Sebab satu perkataan yang beliau keluarkan akan membuka ribuan yang lain. Kita dengar, dan kalau kita rasakan, memang kita akan rasakan, tak cukup, kita bertemu pada bulan Mac nanti. Mega Event NLP. Kata terakhir saya, kalau ada satu pelaburan yang perlu dibuat untuk tahun 2021, ketika ekonomi kita baru nak meningkat naik, dengan serangan pandemik COVID ini, pelaburan itu ialah menyertai Mega Event NLP 2021. Dan saya berani recommend, inilah program yang bernilai tinggi. Jangan lepaskan peluang yang datang terhidang depan mata kita. Ambil sekarang dan lakukan yang terbaik. InsyaAllah, dia akan mengubah hidup-hidup kita. Terima kasih. Silakan Ustaz Majid. Wow. Terima kasih pada Datuk Roslan yang ucapan dia selalu memukau kita. Okey, terima kasih Datuk. Okey, so tak perlu saya bercakap panjang. Datuk Roslan pun dah memperkenalkan siapa sifu kita dan kita pun nanti yang akan baik kata yang akan disampaikan oleh sifu kita sebentar lagi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan hormatnya menjemput dan persilakan sifu kita, Tuan Haji Mat Taib untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Majid. Terima kasih kepada Datuk Roslan. Ya. Saya dengar tadi pun, saya ingat Datuk Roslan cakap terus sajalah kalau boleh malam ni. Sedap, seronok dan dengar dia cakap. Dia bahasa yang berbisa-bisa ya. Jadi malam ni alhamdulillah ya, di mana juga anda berada ya, saya tengok dekat 160 orang lebih berada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana join saya malam ni. Ya, ini adalah atas permintaan Datuk Roslan sebab saya buat dengan satu grup hari tu. Dia kata kita buat lagi sekali malam ni. Jadi kali ni saya ubah soal untuk spesifik untuk NLP for Sales. Saya nampak Dr. Rahman ada. Ya, saya nampak ramai lagi kawan-kawan yang saya kenal sini ada.
Saya jumpa juga tadi nama sepintas lalu saya nampak tadi. Iaitu Puan Norma Yassin. Puan Norma Yassin. Saya tak tahu Puan Norma Yassin ada dekat mana. Tapi saya nampak namanya tadi. Puan Norma Yassin adalah helper saya yang lama dulu. Ya, masa tu dia buat unit trust. Kemudian dia pergi buat insurans. Dan kali terakhir saya jumpa dia lebih kurang 5-6 bulan dulu. Di Etika Insurance. Ketika saya diminta untuk membuat program untuk sales untuk Etika Insurance. Ya, patutnya kita buat program lagi tahun ni tapi kita berhenti kerana COVID. Jadi di mana juga anda berada, di mana juga anda sedang duduk, sama ada dengan handphone ataupun laptop ke, notebook ke ataupun komputer ke, you are welcome tonight. Ya, you are welcome tonight. Jadi alhamdulillah, dan saya nak mulakan pagi ni kita sebut ikut saya sikit boleh? Bagi energi sikit malam ni, saya tahu baru sudah makan, kita bagi energi sikit, boleh? Okey. Ikut saya tak apa. Okey. Hari ni saya ceria, Saya ceria. saya fokus, Saya saya semangat. Saya semangat. Okey, kita sebut banyak kali insya-Allah dengan incantation yang kita sebut tadi. Ya, macam Datuk Roslan kata, tahun 2001 dia berada di Tony Robbins, saya juga berada di Tony Robbins dia waktu itu. Jadi, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok sini, apa yang menjadikan Tony Robbins hebat? Motivator nombor 1 dunia yang hebat. Yang menyebabkan saya pergi 3 kali ikut Tony Robbins. 2 kali di Singapura dan sekali di Australia. Dari seorang yang kosong Phuketnya, hari ini menjadi seorang billionaire. Dan apakah yang Tony Robbins katakan mengenai dirinya apabila dia jadi hebat? Apa yang membantunya? Jawapannya adalah kepada NLP. Jangan kira nama yang pelik NLP, tuan-tuan dan puan. Ya? Sebenarnya nama itu memang tepat dan betul. Neuro Linguistic Programming. Linguistik yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Bahasa-bahasa lisan, bahasa-bahasa lisan yang gunakan untuk diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, semuanya affect kita punya neuro. Jadi saya nak tanya di sini, mungkin yang saya nampak skrin ni, ya, kalau boleh kita on sikit, ya, kita punya picture tu, gambar tu, supaya saya nampak ni, saya nampak respon anda pada saya. Ya, berapa orang yang terlibat dalam sales ni? Cuba angkat tangan. Ya, mungkin ada juga yang saya nampak siapa ni, Marlinda, dia tak terlibat dalam sales lah. Terlibat tak dalam sales. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, suka atau tidak, kita semua adalah salesman. Kita semua adalah salesman. Salesman bukan saja untuk jual barang, tapi salesman juga adalah bila kita nak jual idea kita. Ya? Berapa orang yang ada anak dekat sini? Berapa orang yang ada anak dekat sini? Berapa kali kita pujuk anak dengan sari? Kita nak suruh anak kita buat sesuatu untuk kita. Ya? Kita nak suruh anak kita buat sesuatu untuk kita. Minta maaf kejap je. Ada somebody disturb saya sekejap. Minta maaf tu. Saya tanya tuan-tuan dan puan, ya? Berapa orang yang kita ni pujuk anak kita? Ya, macam-macam lah kita pujuk dia, suruh dia buat itu dan ini. Ya? Berapa orang di antara kita yang mungkin minta tolong rakan di pejabat? Ataupun bila kita berhadapan dengan pejabat kerajaan atau jabatan tertentu, kita minta dia orang nak tolong kita, pujuk dia orang ikut cara kita. Apa sebenarnya tuan-tuan dan puan? Bukankah itu jualan yang tidak langsung? Indirectly, bila kita pujuk orang, kita nak cuba pengaruh orang, bukankah itu bukan jualan namanya? Tapi untuk kita di sini yang malam ni, ya, jualan secara direct. Kita ada barangan, kita ada perkhidmatan, jadi kita nak jual. Berapa orang yang nak macam tu? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan, tunjuk sign pada saya. Dr. Rahman dengan trainingnya, Dr. Roslan trainingnya, ya, Norma Yassin dengan insurannya, yang lain-lain dalam MLM dan sebagainya. Ya,
saya sendiri pun terlibat dalam jualan. Cumanya saya nak address apa yang Datuk Roslan kata. Kenapa saya buat mega event? Ni di awal ni, sebelum saya masuk dalam Mesir. Biar saya terangkan siapa yang Datuk Roslan cakap. Dan takut terlupa di akhir nanti. Sebenarnya program kita bukanlah program yang murah ya. 4580. Dan NLP di Malaysia pun masih lagi orang jual dalam 4,500 ke 5,500 dan sebagainya. Memang mahal. Ramai orang kata tak mampu nak datang. Jadi saya fikir-fikir macam mana kita nak buat. Tentunya kalau kita nak buat dalam skala yang kecil, mungkin kita tak boleh turunkan harga itu dan sebagainya. Itu tak penting sebenarnya. Yang keduanya, sebab masa saya agak terhad. Dan di waktu ini, saya engage oleh Felda, oleh Datuk Seri Dira Yusof. Yang sewaktu dulu saya tolong dia di KPTM dengan semua universiti dan sebagainya. Kali ini saya mempunyai program yang besar di Felda, belum Felda, coaching the top level dan sebagainya, menuntut banyak masa saya. Jadi oleh kerana itu saya mempunyai masa yang agak terhad. Jadi untuk NLP ni, tahun depan saya buat semua sekali je. Saya buat semua sekali je. Apa lain-lain tu, ramai rakan-rakan trainer, ya, rakan-rakan trainer kita, dia orang akan buat. Dan jadi itu adalah main motivation saya, sebab saya nak exposekan dan lagi sekali kita ubah format NLP kita. Format NLP kita kali ini adalah yang saya rasa yang paling lama di Malaysia. 6 hari campur 2 hari. Jadi kita ubah semua tu. Ya. Masa saya terhad, kita nak ubah, kita bagi kos yang rendah, ya, supaya orang dapat ya melalui program NLP. Itu saya punya main yang saya nampak lah dalam motivation. Jadi saya nak balik kepada sales ni. Jadi ya, sehari tuan-tuan dan perempuan, datuk-datuk ya. Tuan-tuan dan perempuan, saya tahu ada datuk 2-3 orang dekat sini. Ya. Sebenarnya, anda semua dah good. Tapi macam Paul Arden kata, perkataan Paul Arden, it's not how good you are. Saya rasa ada orang yang dah pernah dengar, dan ada orang yang belum pernah dengar perkataan ini. Dan pada yang pernah dengar, bear with me. Sabar dengan saya. Tapi pada yang tak pernah dengar, mungkin ini mencelikkan minda anda. Kita semua bagus. Kita berada di sini semuanya bagus. Motivasi yang tinggi, sanggup berkorban malam ini, malam minggu ya. Dekat 2 jam duduk dekat sini. You are good. I know you are good. But it's not how good you are. It's how good you want to be. Jadi selama lebih daripada 20 tahun, ini adalah motivasi kepada saya. I know I am good. Saya adalah graduate daripada salah satu top university, University of Southern California. MBA saya dalam strategic planning. I was the top of the class. Ya, dalam 11 negara, saya top of the class. Ya, at 2 out of 4, I know I'm good. But I want to be better. Ya, dan salah satu benda yang menarik saya adalah peak performance. Bagaimana kita boleh melakukan perkara dengan lebih baik lagi. Dan kalau kita dalam sales, kita akan up kita punya income, kita punya perolehan. Itu yang kita nak. Kita nak income yang lebih, ya. Kalau boleh, cost yang rendah, revenue yang meningkat dan sebagainya. So we can expand ourselves. But at the end of the day, it's not only the dollar and cents, but the well-being anda. So ini yang push saya. Yang push saya, it's not how good you are, but it's how good you want to be. Dan ada lagi satu kata-kata yang saya rasa amat memikat, walaupun telah diperkatakan dekat 90 tahun yang lalu. Dekat 90 tahun lalu. Pada tahun 36, Dr. Emily Koo kata apa? Seorang psikologis. Ketika orang semua sakit teruk atau dah terminal ill, kalau kanser dah stage 4, chronic illness, orang yang dah tak akan pulang balik, maknanya dia dah nak dah sampai hukumnya, di mana kesakitan yang dia tanggung amat pedih dan sebagainya. Ya, bila morfin tidak lagi boleh ya mengurangkan sakitnya. Apa yang mengubatkan dia sebenarnya? Perkataan.
Jadi ikut saya, walau di mana anda berada, ya, kita ada 180 orang malam ni, walau di mana anda berada, ikut saya kata benda ni. Ini magic word, tuan-tuan dan puan. Magic word untuk diri kita. Ya, kita orang Islam, kita bernasib baik. Ya, kebanyakan orang Islam, with due respect to non-Muslim, ya, kita orang Islam, kita ada doa. Doa itu very powerful. Doa adalah linguistik. Ikut saya kata benda ni. Every day, Every day, in every way, in every way, I am I am better better and better. And better. Ya. Kita nampak subhan atau siapa-siapa yang angkat tangan dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ini ada dua dasar dekat sini. It's not how good you are, but it's how good you want to be. Dan yang keduanya adalah every day, in every way, I am better and better. Saya rasa itu yang kebanyakan orang Ya. dia nak benda tu. Saya rasa kita semua nak benda tu. Kita nak jadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Jadi, jelas sekali. Kalau kita tengok dekat situ, bagaimana kita boleh menjadi lebih baik dan lebih baik? That is another question. Ya. So, kita kena formulatekan diri kita. Kita kena bina formula untuk diri kita. Ya. That's all kata. Knowledge is power. Betul? Knowledge is power. Jadi Haji buka balik mic. Buka balik mic. Dengar tak? Uh, Okey. Bila ditutup pula. Okey. Sorry. Tak dengar. Okey. Jadi, it's not how good you are. Jadi, kita nak balik kepada formula ni. Tuan-tuan dan puan, ya, sebelum saya go deeper, saya nak tunjuk satu benda pada anda. Tuan-tuan dan puan, kita tahu apa itu, ya, kita kata apa, ikrok dan sebagainya. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, what does ikrok mean? What does ikrok mean? Ya. So, itu yang nanti saya akan terangkan benda tu juga kalau kita sempat malam ni, kita terangkan untuk itu. So, saya nak share screen sikit. Tadi saya cakap benda ni, ya, it's not how good you are, ya, but it's how good you want to be. Itu saya rasa driver point kita. Ini driver point saya. Ini adalah satu buku yang ditulis oleh Paul Arden. Paul Arden, banyak tahun dulu, ya. Dan yang keduanya tadi, ya, ada every day in every way I am better and better. Subhan nampak tak Subhan? nampak je. Nampak. Okey. Dan jadi tuan-tuan dan puan, ya, ini saya throw teaser pada anda. Tuan-tuan dan puan, berapa pentingnya otak kepada anda untuk berfikir? Mungkin soalan ni bukanlah soalan yang smart daripada saya pada tuan-tuan dan puan. Mestilah orang jawab, ialah penting, itu pun nak tanya lah, kan? Okay. Ya? Tapi saya nak tanya next question. Saya nak tanya anda yang terlibat jualan terutamanya, usahawan yang ada pada malam ni, usahawan yang terlibat dalam jualan, cuba fikir. Berapakah nilai dapat berfikir dengan terbaik kepada anda? Ada siapa-siapa nak cakap berapa nilai dia? Ada siapa-siapa nak cakap berapa nilai? Tak ternilai. Tak ternilai. Tak ternilai. Lagi? Saya nampak Norma ada kat sini. Nama Norma mak Yasin depan, bawah. Tidak boleh nilaikan. Tidak boleh dinilaikan. Tak boleh dinilaikan dengan warna Jalan ringgit. Tu Haji saya 24. Ya? Di Jalan Tu Haji saya 24. Kan? Kan? The thing is like this. Kan? Tuan-tuan dan puan, Haji unmute back. sorry, pasal apa dia jadi macam tu? Saya pun tak tahu. Siapa yang mute kan saya? Kan? So tak apalah. Tak apa. So, lagi. tengok tadi, saya tak kacau dia pun, tuan. Okay, sorry. Tak apa. Sometimes technical dia jadi macam tu. So, you are saying tidak ternilai harganya.
Tuan-tuan dan puan, but we can see outside there adalah heavy problem in life. Berapa orang sini yang struggle dalam jualan dia? Dalam sales dia? Berapa orang? Mungkin boleh check kat tu, tulis kat tu, mungkin Majid boleh tengok. Berapa orang yang having problem dalam dia punya sale? Berapa orang yang tak puas the sale? Kadang-kadang good one, hari bagus, wow, dapat. Kadang-kadang ada bad day. Betul tak, Pak? Is there any bad day? Is there any good day? I know some people make more money during the COVID time. Think about that. Yeah. Jadi tuan-tuan dan puan, what we are going to do tonight, alam ni kita nak buat adalah kita nak tahu, ya, bagaimana NLP boleh help us sharpen our sharpen our mind, ya, dan juga buat jualan terutamanya. How NLP can help that, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ringkas sebelum saya masuk application NLP, tuan-tuan dan puan, how you use your mind, ya. How you use your mind, how you use your brain. Sebenarnya tool ni adalah tool yang dah semula jadi. But I'm going to ask you, how you use your brain? Kalau kita pergi ke workshop, mekanik kita, repair kereta, dia ada tool dia. Betul tak betul? Tapi kalau ikut Tuan Nurubin, Datuk Roslan, betul ke betul? Betul ke betul? Pengalaman, betul ke betul? So, kalau kita pergi kepada mekanik, dia ada dia punya tool. Kalau kita tengok tukang rumah kayu lah, tukang rumah, dia ada dia punya tool. So, what is a tool for our mind? Think about that. What is a tool to our mind? Ada tool. Ya. Dan ada orang kata, tuan-tuan dan puan, ya, minda adalah kuncinya. Betul? Minda adalah kuncinya. Tetapi apakah kunci kepada minda? So, nampak mudah, suara yang mudah, tapi dia melekat ke dalam. Jadi tuan-tuan dan puan, balik juga kepada toolbox, ya, toolbox kita, ya. Ini dia, the Ferrari is there, and the toolbox untuk bermain. Saya bilang-bilang tengok, ada lebih kurang dalam 60 ke 70 toolbox NLP tool dia dalam untuk minda kita. Mungkin lebih. Atau lagi banyak. Ya, tapi kalau kita tak tahu 30 kita tak tahu, maknanya dia how we are going to repair. How kita nak bagi tune kita punya mind. Kalau kita boleh gunakan toolbox tadi untuk Ferrari itu, tune the Ferrari, engine Ferrari, supaya Ferrari boleh lari dengan lebih laju. Kalau kita tak ada tool tu dalam minda kita, kepala kita, bagaimana kita nak lari dengan lebih laju? Saya rasa semua orang, banyak orang tahu benda ni. Generic term. Neuro kaitan dengan saraf, linguistik dan programming. Ya, ini benda yang mudah. Tuan-tuan dan puan, ya, saya nak masuk sikit. Saya nak tanya sini. Dalam 200 orang ni, berapa orang yang ada anak dekat sini? Ya, mungkin saya tak dapat tengok screen lain, ya. Mungkin 12 screen lagi. Tak dapat tengok. Tapi tak apa. Berapa orang yang masih ada mak dengan ayah? Ya, ada. Saya tak ada mak dengan ayah lah. Ya. Tuan-tuan, cuba bayang tuan-tuan perempuan duduk di satu tempat dalam rumah, mungkin dalam dalam living room ke, dalam tempat kita duduk dan sebagainya. Anak kita datang pada kita. Yang bertanya, cakap dengan kita, ayah, saya sayang ayah. Apa perasaan kita sebagai ayah?
Saya ada ayah yang best. Ayah saya adalah ayah yang best dalam dunia. Apa perasaan kita? Mak adalah yang best. Apa perasaan kita? Ya, saya ucap terima kasihlah pada mak sebab mak jaga kita. Mak jaga saya dari kecil. Kalau kita jumpa ayah kita kata terima kasihlah nak. Setiap bulan jaga kami, balik tengok kami. Apa perasaan kita? Kalau kamu tak ada, kami pun tak tahu nak jadi macam mana. Mak kata, nak jaga kamu. Apa perasaan kita, tuan-tuan? Cuba fikir sekejap. Apa perasaan kita? Happy? Apa ayah happy kalau nak cakap macam tu, mak cakap macam tu? Apa ayah happy? Dan saya tahu ramai yang happy. Ya, saya tak tahu tuan-tuan perempuan makan apa pagi tadi ya, atau malam ni. Sedap ke, tak sedap ke? Saya assume sedap lah. Tapi ini lain senario-nya tuan-tuan perempuan. Mungkin satu pertengkaran berlaku antara kita dengan anak kita. Anak kita bukan anak yang kecil ya, bukan anak dah 10-12 tahun ataupun dah remaja ya. Dan anak kita kata tak guna punya ayah. Bukan buat apa pun. Ya, menyusahkan ada lagi. Apa perasaan kita? Ya. Kalau kita mak, anak pula kata, mak pun serupa dengan ayah. Tak buat apa pun. Apa perasaan kita? Saya tahu ramai ni orang NLP yang ada dekat sini. Saya nampak Datuk Rujati ada dekat sini, Yusri ada dekat sini, Puan Suzana pun ada dekat sini. Ini semua orang NLP. Mungkin dia orang dah pernah dengar cerita ni. Ya, kalau anak kata kita macam-macam, ejek kita macam-macam, apa perasaan kita? Kalau mak kita kata pula, kau ni memang anak sial, tak guna. Kalau aku tahu aku dah licik hidung kamu kecil-kecil dulu. Apa perasaan kita? Tuan-tuan puan, saya nak tanya satu benda ni. Sebab kalau tadi kita happy sangat, kenapa yang ini boleh mengelungkan kita? Perkataan saja tuan-tuan puan. Tak ada apa pun, perkataan saja. Saya sayang mak. Saya benci mak. Perkataan saja. Itu semua label saja. Ya? Yang menjadikan benda tu power adalah kerana kita bagi makna kepada dia. Saya sayang. Makna. Saya benci. Makna. Tapi kalau saya kata, ya, bahasa, tak tahu bahasa apa, raret, narok, rok. Apa yang anda kata? Raret, narok, rok. Apa yang anda punya reaksi? Mungkin tak ada apa reaksi. Sebab anda tak faham makna dia. Tak ada reaksi. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, kita tengok tadi, kalau ni verbal language tadi affect mind kita. Satu melonjak kita naik, satu melonjak kita turun. Kalau kita buat tangan ya, mungkin ada yang skrin yang tak nampak saya buat. Ya, mungkin kalau kita nampak tangan kita buat macam ni, thumbs up, kita happy. Kalau buat macam ni, thumbs down, kita tak happy. Itu non-verbal. Tuan-tuan dan puan, benda yang mudah. Memang saya cakap benda yang mudah. Tapi saya nak anda nak tarik perhatian anda, apa kaitan dengan sales? Apa kaitan dengan sales yang anda buat? Saya sayang anda. Saya benci anda. Rarik naruk rorok, tak ada makna. Tapi untuk sales, apa dia? Apa repercussionnya tuan-tuan dan puan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, ya Datuk-Datuk,
apabila anda bercakap dengan prospek anda, dengan anda punya sasaran, itulah dia tadi. Ada yang diambil secara positif dan ada yang diambil secara negatif. Dan ada yang diambil neutral. Ada makna apa? Sebab dia produk anda. You say one word, dia akan turn down anda. One word. You say one word, dia akan beli produk anda. You make one incongruent sign, this or that or what, dalam sign anda, body language anda, mimik muka anda, you win the sale or you lose the sale. That is how powerful the linguistic is. So, maknanya kalau kita faham linguistik, kalau kita faham perkataan yang menjadi label tadi, saya nak tanya anda semua, boleh tak anda pilih perkataan yang terpilih? Dengar bahasa saya. Boleh tak anda pilih perkataan yang terpilih untuk anda nak gunakan waktu anda bercakap dengan sasaran anda atau berhadapan dengan sasaran anda, supaya mindanya menjadi positif, menjadi terbuka untuk anda masuk dengan produk anda. Tidak kira produk anda itu adalah barangan, perkhidmatan, ataupun nak pujuk anak dan sebagainya. Dan puan, berkait dengan itu juga, orang tidak akan beli produk anda selagi emosinya tidak diinvokasikan. Kalau dia tak sentuh emosi dia, anda tak sentuh emosi dia, no deal, no way. Every purchase, setiap pembelian, dia mesti pergi kepada emosi. Dan emosi itu duduk di dalam minda separa sedar. Anda kena usik dia punya minda separa sedar dia. Anda kena buka, hammer pintu yang blok anda punya perkataan. Kalau perkataan itu menyebabkan dia berada dalam conscious, dia akan blok anda. Anda kena bypass. Seolah-olah macam kuda melompat barrier steeplechase. Tadi kalau kita tengok kuda, ada lawan kuda, ada pagar, ya, ada barrier dia kena lompat dan sebagainya. Maknanya perkataan yang anda gunakan, simbol yang anda gunakan, mestilah berupaya untuk melompat pagar minda dia. Kalau dia tak boleh masuk dalam minda separa sedar, no way you will be sent. Jadi, bagaimana kita nak lompat? Inilah power yang dikatakan dalam linguistik tadi. Dia sama saja macam kita bercakap dengan anak, mak, saya sayang mak, mak, saya benci mak. Lagi satu bahasa yang kita tak faham. Itu analogi yang paling mudah. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan, kalaulah, ya, bukan kalaulah saja, kalaulah bahasa yang kita guna itu tidak tepat, maka kita akan dapat rejection. Okay. Dan satu lagi benda, ya, sebelum nanti saya akan bagi anda bertanya lebih mudah untuk saya jawab. Saya nak tunjuk satu benda kepada anda, ya, iaitu mengenai minda separa sedar, ya. Saya nak tunjuk benda ni pada anda. Sebenarnya bila terjual tuan-tuan dan perempuan, kan? Tuan-tuan dan perempuan jual apa sebenarnya, ya? Jual produk? Betul? Jual produk, ya? Perempuan kata sini dia jual produk.
Cuba angkat tangan ya, dia jual produk. Saya punya ni tak jalan ni. Okey. Berapa orang di sini kata dia jual produk? Saya nak go direct to the product sale anda. Ya. Dia jual produk. Tuan-tuan, saya nak tanya ni, pernah dengar kan hot button kan? Berapa yang pernah dengar hot button? Hot button. Berapa yang pernah dengar hot button? Dalam saya rasa ada yang pernah dengar sini ya, yang pergi, mungkin yang ada yang pergi lab profile dengar hot button. Ya. Jadi tuan-tuan puan, ini dia ya. Saya nak tanya anda, adakah bila anda jual, yang mana satu anda jual? Kebanyakan kita yang dalam sale, ya, kalau dulu-dulu saya belajar sale, ya, waktu saya di share dulu, ini dia ajar pada kita. Kita ajar benefit of the product. Faedah produk. Jadi kita pun cakap lah, produk kita ni bagus macam ni, produk kita ni best dekat sini, produk kita ni harganya macam ni. Is it what you are selling? Ya. Berapa orang sini yang jual benefit of the product ni? Cuba nak tanya. Ya. Ada. Jual cara untuk solve problem dia. Ya, betul. Betul, kita jual kerana kita cari orang punya masalah, jadi kita meet the needs. Betul. Tapi tuan-tuan dan puan, apa dia meeting the needs tu? Tuan-tuan dan puan, ni saya with due respect pada ramai kat sini. Tuan-tuan dan puan, ada satu andaian NLP yang mengatakan apa? The map is not the territory. Nanti saya akan ulang balik lepas ni. Jadi tuan-tuan dan puan, orang yang nak beli barang kita, dia ada peta minda dia yang tersendiri. Dia ada dia punya rule dia yang tersendiri. Dia ada struktur peraturan dia yang tersendiri. Dan dia ada kriteria dia yang tersendiri. Kalau tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada satu orang dan kita mula jual produk kita dan kita kata produk saya ni baiknya ini dia A, lagi satu ini B, faedah kalau tuan pakai ini dia C, ya, kebaikannya ni, ya, apa yang kata kita bercakaplah semua benefit produk kita. Tuan-tuan dan puan, that is your map. Dia bukan klien punya map. Itu anda punya map. Kita yang distortkan kita punya produk. Kita yang mengherotkan kita punya produk jadi best kepada kita. Jadi saya guna perkataan ni, mungkin ada orang confused. Sebab minda ada tiga proses. Ya? Yang dinamakan proses pemotongan, pengherotan dan juga generalization. Itu agak technical. Tapi itu adalah sebahagian daripada tool mind kita guna. Kita tengok orang tu pakai baju putih, besok kita lupa, kita kata dia pakai baju biru. Itu pengherotan. Kita tengok semalam dia pakai baju putih, hari ini kita lupa apa dia, tak tahu, tak ingatlah. Itu deletion. Jadi mind kita sentiasa buat macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan, when you sell from your map, produk saya terbaik A, B, C, D, E. Faedahnya ini dia, orang tak lawan, ni dia ni dalam kepala kita. That's your, bukan klien punya map. Do you know what is the client's map? Do you know what is the client punya map? Macam mana kita nak tahu? Itu yang saya kata tadi. Minda itu adalah kuncinya. Tetapi apakah kunci kepada minda? Kita nak masuk dalam minda dia. Itu kunci dia. Tapi kunci nak masuk dalam minda itu apa dia?
The thing is question. Soalan. Soalan tu yang nak buka minda dia. So, apa guna soalan kat sini? Apa ni nak tanya soalan pula? Cakap sajalah. Cik Hashim ni, Tuan Hashim ada kat sini. Homestay saya. Rumah kampung. Apa ni, harga murah di Langkawi lah katakan. Kan? Tapi kita tak tanya dia apa yang dia nak. Dia pun tak apalah, saya fikir dululah, saya pun balik. Kalau kita tanya dia, dia bukan dia kata, sebenarnya saya nak homestay tu biarlah duduk tepi pantai. Kalau kita tanya dia. Jadi tuan-tuan dan puan, skill elisitasi, skill mencungkil, menggunakan soalan, mendapatkan kriteria yang pembeli nak, itu lebih penting daripada 1000 benefit produk anda. Kadang-kadang dia nak mudah aja. Kalau kita tanya dia, apa dia nak? Saya nak beli kereta. Apa dia? Jimat petrol. Dia nak beli kereta yang jimat petrol. Lagi? Saya nak beli kereta yang boleh muat 6 ahli keluarga saya. Dia nak kereta yang macam tu. Lagi? Saya nak kereta yang selamat. Dia bagi tahu kita kriteria dia. Jadi produk kita tu boleh meet tak dia punya kriteria. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang kita buat dekat sini? Sebenarnya dia provide content. Kita proses konteks. Kita neutralkan map kita. Sebagai jurujual, kita neutralkan map kita. Kita tanya apa yang dia nak. Dapatkan kriteria dia. Itulah yang dinamakan hot button. Kriteria itu adalah hot button. Dalam definisi psikologi, hot button, dalam sales psikologi, hot button adalah perkara-perkara yang membuatkan seseorang invoke. Invoke maknanya dia keluarkan dia punya, menerbitkan dia punya emosi dan fizikal. Kriteria anda adalah kriteria yang boleh mengangkat, membuka, melonjakkan dia punya perasaan dia dan juga fizikal dia. It moves, dia gerakkan fizikal dan emotional. Itu the hot button. Dan dalam jualan, find the hot button. Bang, 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 bang. Kita kena find out that bang, bang, bang tu apa dia. That's the basic dalam buat. That will differentiate you antara just a salesman, ordinary salesman yang tell about the product, ataupun the salesman who understand the criteria, the needs of that person. Macam tadi yang tulis, saya nampak somebody tulis tadi. Problem tadi. Solve the problem. Maknanya solve the problem adalah kriteria dia. You find out what is the problem yang dia face. Itu satu tuan dan puan. Jadi sebenarnya hot button ini adalah perkara yang basic setiap orang patut tahu. Dan ini terletak dalam meta program. Salah satu benda yang penting. Dan berkait dengan meta program juga tuan-tuan dan puan, kita tak pernah dengar. Apa yang tak pernah dengar meta program? Angkat tangan. Ramai. Apa dia? Meta tu apa? Meta. M-E-T-A. Meta. Meta itu adalah cara manusia berfikir. Contohnya, saya seronok. Itu satu level kita berfikir. Jadi kita tanya dia, apabila anda seronok, apa lagi yang anda fikir? Saya rasa harmoni. Seronok, harmoni, level yang lain. Apabila anda rasa harmoni, seronok, apa lagi yang anda fikir? Saya rasa bahagia. Nampak? Dah jadi 3 level. Itu dinamakan meta. Dan program meta dalam NLP dikatakan program yang menjalankan program lain dalam diri kita.
program yang menjalankan keputusan kita, program menjalankan pilihan kita, program yang menjalankan keputusan kita, program yang menjalankan perkataan yang kita gunakan. Itu dinamakan meta program. Dan meta program ni dia macam pintu. Dia bagi kita masuk, dia tak bagi kita masuk. Dia adalah penapis utama kepada minda kita. Saudara perempuan, apabila anda nak jual perkhidmatan anda, barangan anda kepada prospek, dan di waktu anda nak jual, prospek berkira-kira dia nak beli tak barangan anda, anda kena faham meta program apa yang dia pakai. Apa meta program yang dia pakai? Ya? Adakah dia pakai program menuju kepada, mengelak daripada, minta maaf saya agak teknikal dekat situ, tapi ini yang kita kena tahu, ya, meta program apa yang dia pakai. Ya, sebab ini dia pun kalau saya tunjuk ni secara umum, saya bagi 3 saja untuk anda pada malam ni. Contoh meta program ni saya bagi 3 saja supaya anda mula berkira, mula faham bahawa kalau anda tak faham meta program, anda akan tough. Tapi kalau anda orang yang semula jadi, anda agak mudah, ya. Mungkin anda tak faham apa itu meta program, ya. Contohnya kalau kita tengok orang yang sakit, ya. Minta maaf saya punya tak ada, tapi kalau kita tengok ada, saya bagi 3 kat ni: moving away, moving toward, reaktif, proaktif, external dan internal. Jadi saya nak terangkan sikit saja. Apa dia moving away, moving toward ni? Apa dia? Ya. Apa dia moving away, moving toward ni? Berapa orang yang pernah baca ubat katanya? Ya. Saya jarang jumpa orang yang tak pernah baca ubat. Baru seorang saya jumpa. Itu yang buat kek lapis di Sarawak tu, Dayang Salah tu, dia tak pernah baca ubat. Boleh tanya Puan Zana, dia pun ada kat sini. Ya, kalau kita tanya orang, kenapa dia makan ubat? Oh, saya makan ubat sebab saya nak sembuh daripada sakit. Maknanya kita nak elak diri kita daripada sakit. Oh, saya makan ubat kerana saya nak sihat. Maknanya kita nak menuju ke sihat. Dia ada 2 ekstrim tu. Saudara perempuan, apabila anda jual produk anda, orang akan beli produk anda kerana 2 benda ni. Adakah dia nak mengelak daripada ataupun dia nak menuju kepada. Contoh, ya, saya tak tahu berapa orang yang saya tahu Norma ada dekat sini. Norma buat insurans. Berapa orang yang buat insurans? Insurans tu produknya untuk apa? Untuk melindungi, kan, kalau kita bermasalah, ya, sakit masuk hospital, ya, kalau kita meninggal, kurang anak kita muda, ya, melindungi, perlindungan. Insurans dia dikatakan perlindungan punya bisnes. Jadi maknanya kalau kita tengok, insurans adalah bisnes yang moving away. Kan? Tapi ada juga kadang-kadang orang insurans jual insurans untuk investment. Kalau investment itu adalah moving toward. Ni, kalau kita contohnya jual produk kecantikan di sini. Ada tak orang jual produk kecantikan kat sini? Ya? Ramai tak yang jual produk kecantikan kat sini? Ada? Ada orang jual produk kecantikan. Ataupun produk health product. Produk kesihatan. Ramai, ya? Okey. Jadi, kalau kita tengok, dia ada jeragat kat muka dia, mukanya kena sunblock lah, apalah, tak tahulah, matahari ke apa ke, muka jadi buduh dan sebagainya. Maknanya, dia tak nak muka yang buduh, dia tak nak jeragat tu tadi. Itu makna dia nak elak daripada jeragat, dia nak elak daripada sakit kulit dan sebagainya, buduh tadi tu, dia nak lari dari situ. Itu adalah moving away. Mana mengelak daripada. Tapi ada orang beli produk kita kerana dia nak jadi lebih cantik. Muka dah itu nak jadi licin, bukan licin. Itu adalah moving toward. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita tahu kriteria dia, tanya kriteria yang hot button tadi, apabila kita tanya dia hot button, dia akan bagi tahu kat kita, saya sebenarnya, saya sakit dah lama lah, sakit pinggang dah lama lah. Jadi saya tak nak sakit lagi. Dia bagi tahu kita tu.
Bila dia bagi tahu pada kita macam tu, oh, pakcik, kalau pakcik bakal ubat kita, pakcik akan jadi lebih sihat lepas ni. Tuan-tuan dan puan, mungkin dia tak beli ubat dia. Masalahnya dia sakit. Dia nak elak dia sakit. Jadi kalau kita kata, pakcik insya-Allah kalau guna ubat saya, pakcik akan sembuh daripada sakit. Mana dia? Kita match dia punya cakap. Kita match dia punya pattern pemikiran dia. Kita match punya metaprogram. Kita buka dia punya pintu sebab kita match. Mana kita jumpa kunci tu. Kan? Tapi kalau kita kata kat dia, dia kata saya kalau pakai produk ni saya nak jadi lebih cantik, nampak lebih cantik apa semua. Kita pula cakap, ya pakcik, makcik, orang yang pakai produk saya ni, banyak orang yang dulu komplain kulit dia tak betul lah, hudoh lah, sekarang dah okey. Kan dia tak beli juga. Rupanya kita berlawan dengan dia punya pattern bahasa tadi. Tuan-tuan dan puan, understanding meta program ni is the key kepada anda punya sukses, sales ataupun tidak. In fact, Shelley Rose Chawe dedicate satu buku, Customers Are Bothering Me, mengenai seni jualan beli dengan meta program. By the way, InsyaAllah Shelley akan dalam kita punya program nanti, saya dah minta Shelley untuk share apa mengenai meta program ni selama setengah jam dalam mega event. Okey. Tuan-tuan dan puan, lagi satu yang saya tunjuk tadi adalah meta program apa tadi? Meta program ni dia. Reaktif proaktif. Tuan-tuan dan puan, jangan kalau kita jual produk, orang tu banyak bertanya soalan, ya, mungkin kerana dia agak reaktif. Yang ini orang proaktif tak ada masalah. Ini orang yang jenis jobkan, job, dia tak tanya apa masalah apa. Jom pergi sana, jom. Kalau bos kata, kita hari ni, boleh bos? Belum bos habis lagi cakap, dia dah kata boleh dah. Itu orang proaktif. Kan? Belum kita kata ni, saya nak cakap dengan you mengenai produk you apa ni. Berapa harga produk you, saya nak beli terus. Kita belum buka mulut. Tapi kalau orang reaktif ni, orang yang banyak apa? Banyak songel sikit. Ya? Jadi jangan ambil hati kalau orang tu bertanya banyak soalan. Tambah pula, dia tu adalah orang yang ketiganya orang yang internal. Ya? Jadi saya ulang balik. Reaktif ni adalah orang yang ambil masa panjang. Orang yang berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila kita bercakap dengan dia orang, tipak dia orang, dia ambil masa, dia fikir panjang, lambat dia jawab. Jangan suruh dia beli cepat-cepat produk kita. Biarlah dia fikir. Dia memang orang jenis tu. Tak apa Encik ambil lah masa dulu fikir. Ya, saya tahu Encik fikir produk saya ni akan menyembuhkan Encik dia sakit. Kita dah combine lah tu. Moving away dengan reaktif. Okay. Jadi bagi dia. Jadi jangan kecil hati, ya, jangan tengok dia. Tuan-tuan dan puan, dengan tengok orang tu kita faham orang tu. Jadi itulah yang pentingnya NLP sebab kita boleh faham orang. Macam Dato' Roslan kata tadi, kalau kita tak faham orang, kita nak jual, macam mana kita nak jual? Dan lagi satu adalah internal external, ya. Saya tunjuk 3 je. Sebenarnya ada 60 dalam NLP kita bagi 12. Dalam masa kita buat program, dalam basic practitioner selalunya kita bagi 12. Ya, 12 yang agak tak dalam sangat macam lab profile. Lab profile kita memang aplikasikan. Tak apalah, jangan kira lab profile tu. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham orang punya gaya pemikiran. Meta program adalah gaya pemikiran manusia. Kalau kita jual barang, ya, kita tak ambil kira gaya pemikiran dia, you akan berhadapan dengan halangan blocking. Hurdle. That is a big hurdle tadi. Ya. Dan satu lagi saya nak cakap pada malam ni adalah mengenai the map is not the reality. Tuan-tuan dan perempuan bukan berhadapan dengan personal, bukan dengan orang itu secara fizikal. Fizikal, yes, tubuh dia.
yang tuan-tuan dan puan nak convincekan dia, nak yakinkan dia adalah dia punya map dia. Ini menjadi masalah pada banyak orang yang buat sale. Sebab kita cuba cerita pasal produk kita. Kita cuba cerita pasal kehebatan kita. Kita cuba cerita faedah kita yang orang semua bagi testimoni macam-macam. Bukan tak bagus testimoni itu, bagus. Tapi pada dia ada kriteria dia tersendiri. Itu kita kena faham. Tuan-tuan dan puan, faedah anda tidak penting pada orang yang nak beli. Yang paling penting pada dia adalah apa yang dia nak, kriteria dia. Cari yang itu dulu. Maknanya kita kena cari reality map dia. Peta reality dia, map dia. Dan waktu kalau tengok tangan dia, ini peta reality orang itu. Dan cuba angkat tangan kiri anda. Reality map dia. Belah kiri tangan anda, itu reality map dia. Dan dia sebagai pembeli, dia provide all the content. Dia semua kandungan, apa yang dia nak. Apa yang aku nak beli. Pasal apa aku nak beli. Untuk apa aku nak beli. Itu konten dia. Dan di sebelah tangan kanan, angkat tangan kanan. Itu reality map kita. Reality map kita tidak penting kepada dia. Sebab kita nak jual kat dia. Jadi, kita kena neutralkan map kita. Kita kena faham meta program dia. Apa dia? Meta program dia. Adakah dia moving away, moving toward, internal, external. Itu kita kena faham. Kriterianya apa, hot button dia. Kita kena faham. Jadi, linguistik kita, bila kita bercakap dengan dia, faedah produk kita, mestilah kita terjemahkan mengikut dia punya hot button tadi. Bukan kita nak cerita betapa hebatnya produk kita. Hot button kita penting pada kita, tidak penting kepada dia. Jadi kita kena hot button kepada dia. Maknanya, dia mungkin melihat produk anda secara fizikal. Ni, secara fizikal. Itu adalah absolute reality. Absolute reality. Tapi bila masuk dalam minda dia, dia terjemah jadi yang lain. Dia X, ini X, mungkin menjadi X1 dekat sini. Macam-macam lah dia fikir. Dan tuan-tuan dan puan, nak tahu kriteria, jangan ingat price is the criteria. Tanya dia. Pakcik nak beli, harganya macam mana pakcik? Oh, saya kalau benda ni bagus, saya tak kisah harga dia. Jadi tak guna kita nak cakap, oh pakcik, barangan saya ni barang yang paling murah dalam dunia. Tak penting pada dia. Sebab dia tahu tak? Saya tak kira apa-apa harga dia. Ya, kalau dia bagus, betul dia boleh tolong saya, tak ada masalah pada saya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah bercakap tadi. Ini satu perempuan, cara yang Datuk Roslan kata awal tadi, tuan-tuan dan puan, apabila kita berhadapan dengan klien, perkara yang pertama, repo mesti bagus. Dan dalam NLP, ada 7 kaedah bagaimana nak buat repo yang bagus. Kita nak cerita tu. Panjang sangat kita nak cerita. 7. Sebab kalau nak tulis, boleh tulis. Nah, tuan-tuan dan puan, kenapa orang beli produk tuan-tuan dan puan? Saya tanya tuan-tuan dan puan. Pasal apa dia orang beli produk tuan-tuan dan puan? Ya? Tengok ada orang tulis itu. Sebab dia percaya kita. Betul? Dah, saya nampak tak? Dia trust kita. Betul? Dia trust kita. Banyak trust. Dia percaya kita. Tuan-tuan dan puan, kalau nak tulis kat mana-mana pun tulislah. Repo equal as. Saya tengok buku yang dipanggil Conversational Intelligence. Tuan-tuan dan puan, pada orang yang buat sales kat ini, pergilah cari buku tu. Buku yang ditulis oleh Judith E. Glaser. Saya tak tahu buku duduk mana. Tak ada kat saya seperti ni.
Itu tuan-tuan puan, kita kena faham. Conversation kita tu, ya, mungkin RM2,000, mungkin RM4,000 ataupun mungkin kosong pun balik tangan. Conversational IQ, itu nama title buku tu. Lagi satu, kalau nak baca juga benda yang macam ni, macam mana nak convince orang, ada satu buku lagi. Ditulis oleh Jeannie Laborde. Ini NLP. Dia panggil Syntonic Language. Ataupun title buku tu, Influencing with Integrity. Itu highly NLP. Kalau tak faham, baik di kelas NLP. Ya, kadang-kadang kita baca buku tu tak faham. Itu semua pure NLP. Ya, dalam Judith Glaser pun dia tak sebut NLP, tapi highly NLP. Tuan-tuan dan puan, your skill of elicitation, coaching, kalau kata dalam elicitation yang mudahnya, mencungkil bertanya soalan. Tuan-tuan dan puan, ini ada 4 benda, tuan-tuan dan puan, dalam satu model NLP dinamakan meta model, ada 4. Pertamanya, sebelum jual, dapatkan information dia, information gathering. Information gathering. Dia nak apa sebenarnya? Kriterianya apa? Kedua, apa maknanya produk tu pada dia? Apa maknanya? Tanya dia. Produk macam mana yang dia nak? Apa maknanya pada dia? Hot button dia. Yang ketiganya, tanya dia kekangan dan limitation dia. Peraturan dia dalam nak beli barang anda. Yang keempatnya, offer dia choice. Offer dia pilihan. Mana produk anda boleh menjadi salah satu pilihan lama pada dia. Kalau kita nak cakap pasal meta model, dia ada 13 language pattern dalam tu. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi, makna dia, kita kena faham map orang itu. Tuan-tuan dan puan, jangan kita bawa map kita, pergi dengan map dia, clash. Habis cerita. Langsung tak jadi. Report is broken. Waktu itu. Di waktu map anda clash dengan map, anda punya repo hancus. You don't get the trust. Orang beli produk anda, betul saya nampak orang tulis tadi, ramai yang tulis, trust. Repo, Judith Glaser kata, equal to trust. Repo betul-betul dulu. Kadang-kadang kita tak cakap pasal produk kita, tapi repo dah bagus, dia beli je. So, dan dalam NLP, repo ni banyak benda. Pernafasan, gerak mata, perkataan predikat yang kita guna, keyword yang kita guna, calibration yang kita buat. Ya? Ada 5, 6 atau 7 di situ. Okey? Dan tuan-tuan dan puan, apabila tuan-tuan dan puan nak buat sales, pastikan pertamanya sebelum nak bagi salam pun duduk dalam sales state. Mana keadaan diri untuk jual. Kalau coach, coaching state. Coach untuk nak. Kalau counselor, kita duduk dalam counselor state. Kalau cikgu, duduk dalam cikgu punya state. Kalau trainer, duduk dalam trainer punya state. Kan? Saya nampak, Dr. Rahman kat sini, ini semua veteran trainer. Dia orang buat ni secara unconscious. Benda tu dah dalam diri dia orang. Tapi, kita kena ingat juga, kadang-kadang aku ni dalam trainer state tak? Aku ni dalam cikgu punya state tak? Kalau student, aku ni dalam learning state tak? Am I in the teaching state? Am I in the selling state? Jadi kalau anda sebagai juru jual, pertamanya adakah anda letak diri anda dalam selling state? Kalau kita state. Jadi state. Tak payah saya tunjuk slide saja lah. Yang state. Yang keduanya, create the repo. Yang ketiganya, buat elicitation hot button dia. 5, mula faham dia punya meta program. Dan yang ke berapa? 6. Ya? Pertama, state. 2, repo. Ketiga,
kriteria. Hot button. Ya. Hot button. Keempat, dia punya meta program dia. Dan reality map dia. Dan lepas tu masukkan dalam reality map dia, ya, ikut apa yang dia nak tadi. Ya. Dan wait for the response. Ya, ini semua adalah dalam NLP communication model. Tuan-tuan dan puan-puan, remember macam saya kata awal tadi, buying happen at the emotional level. It is never at the conscious level. It's a deep unconscious. Anda yang jadi juru jual, anda juga mestilah menjadi juru hipnosis yang paling bagus. Sebab dalam keadaan biasa-biasa, ini saya nak clearkan pasal hipnosis. Dalam keadaan biasa-biasa, kita semua ni, 80% kita berada dalam keadaan light hipnosis. Hipnosis yang ringan. Yang ringan. Jadi bila kita nak jual pada dia orang, turunkan sikit dia punya gelombang otak dia. Gunakan neurosan. Kataan itulah yang mendorong dia, drive dia punya keinginan dia. Ya. Ambil dia punya kriteria, rumuskan dia punya kriteria, baling balik dekat pada dia. Saya percaya dia akan sambut dengan baik. Okey, Majid, saya rasa saya nak bagi, kalau ada soalan, Majid. Kalau ada soalan? Setakat ada satu soalan je. Berkenaan Kalau ada soalan, tolong chat dan bagi balik pada Majid. Kalau ada soalan, tolong. Macam mana nak make sure kita duduk di state yang betul? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu satu clue pada anda. Pastikan bila anda nak jual, anda jangan diterangkan oleh orang yang nak beli. Kalau itu, dah terbalik kod. Anda pula yang terang. Dengar cerita dia, tengok dia orang besar apa semua, ceritanya kita tengah mulut. Kita tengah mulut. Waktu tu kita dah duduk, tak boleh kontrol kita state kita dah. Maknanya dia sedang influence dia punya state. Tuan-tuan puan, make your state highly conscious. Dalam dua parti, ada dua parti. Orang yang nak influence mestilah berada dalam keadaan sedar. Highly conscious state. Highly conscious state. Orang yang nak beli, highly conscious. Orang yang nak beli, tak apa. Orang yang nak beli, kita kena cuba induce. Haji, balik Haji. Saya kata apa? Kita kena letakkan dia dalam keadaan terang. Makna dia, kita kena drive dia punya state supaya dia masuk ke dalam. Ini yang dinamakan state induction. State induction. Dan waktu buat state induction, repo mesti at the best. Supaya equal to trust. Jangan pukau, cuba pukau orang. Pakcik tahu tak, kalau pakcik pakai ubat saya ni, pakcik akan untung banyak apa semua. Oh no. That is all, itu orang jual tepi jalan. Itu jual ubat. Sebab mak ada tahu dia nak yang tu. Jadi mestilah guna kunci. The mind is the key. The mind is the, what is the key to the mind? Question tadi. Maknanya sungkil dia punya elicitation tadi. Dan state kita ni mestilah dalam coach state. Ni, kita duduk dengan paksi kuda-kuda. Saya tak tunjuklah kat sini coach state. See, I am centered tu. Centered betul-betul. I am open. Kita really open our drill. Nak dengar apa dia nak cakap pada kita. I am aware. Really be aware. Be aware. Tuan-tuan dan perempuan, anda mesti, saya cakap ni, Datuk Roslan nak tulis pun tak apa. Ni dalam neurosynaptic. You must be in the genius state of selling. When you are a great salesman, your focus is only on the customer.
bukan orang lain. The whole focus you tu adalah kepada customer you, and you are in the best form of selling, the genius state. And to do that genius state, you got to bring down you punya gelombang, mungkin to 8, 9, that kind of thing. Tak maulah deep sangat sampai 7, itu dah jadi apa? Dah jadi lena ayam lah. Tak maulah, bukan tu. Tapi makna dia you realist. You duduk dalam higher level of alpha. Highly. Dia turun tak apa. Dia turun sampai 8, 7 ke, tak apa. But not you. So kena faham ya, gelombang otak play very important role. Because gelombang otak ni adalah antara alpha, theta dan sebagainya, beta dan sebagainya. Jangan bagi dia excited, apa ni orang kata sampai dia refuse you. Dia terlampau apa? Letak dia punya ni, dia jadi apa macam question mark on you. Betul ke ini? Dia nak tipu aku ke? Dia letak, kalau dia letak guard tu, maknanya dia in the deep state. No. It's very difficult. Waktu itu dia tutup semua dia punya apa? Pintu dia kepada you. So the thing is, talk nicely, bring the repo, find out, tanya dia kalau dia sakit, berapa lama dia dah sakit, apa yang dia alami dengan sakit. At that time, you tengah elect dia punya kriteria. Saya nak bagi tahu satu dulu. Apabila anda mula mencungkil kriteria hot button, they got to go down into their memory. They got to go down into trans derivative. Dia akan cari jawapan tu dalam diri dia. Dia akan spiral down dalam otak dia. Maknanya the more you do that, the more dia akan duduk dalam keadaan trance. Your question will drive dia punya trance. And sales happen in that trance. Because bila dia cerita dekat you, dia cerita daripada lubuk hati dia, dia akan bercerita dengan penuh emosi mungkin. And selling happen in the emotional state. So drive your state properly. Anda jangan trance. Orang yang nak beli barang anda tu, customer anda, prospek anda trance, okey. Anda jangan trance. Norma mungkin ada dekat sini. Saya pergi jumpa the head of Etika Training Academy. Dia punya senior manager told me, kalau manager saya ni, GM saya ni, dia kata, kalau dia tak suka orang, 15 minit dia kata okey, terima kasih. Dia tak bangun pun dari tempat dia. Dia tak hantar pun orang kat lift di tingkat berapa belas atas lah. But when I was given 15 minit, benda tu jadi 45 minit, and he sent me even to the lift. So the thing is, trance ni will work wonderful. People are so captivated. Dr. Rahman, people are so captivated by you. That they don't realize the time fly. Mana dia are already in trance. Dan lagi satu, anda kena tahu mode peyakin. Satu channel peyakin, satu lagi mode peyakin. Kalau orang tu, tuan-tuan dan puan, anda dah buat 3 kali, 4 kali presentation, dia suruh datang lagi. Buat sekali, suruh datang. Buat kali kedua, dia tanya lagi. Nak beli dah? Tapi tak beli juga. Kali ketiga, nak beli dah? Tak beli juga. Nak beli dah? Tak beli juga. Tak payahlah, buang masa. Itu dinamakan konsisten. Orang konsisten, tak payah buang masa. Ya? Dia ada mood, sekali tengok, dia beli. Ada lagi dia tengok 3 kali, dia beli. Ada lagi sekali dalam 2 bulan, dia beli. Ada lagi sekali konsisten, orang ni tak beli. Ji, menjelas sikit Ji. Ya. Ada nak penjelasan apa tu trance, apa tu state. Okey. Allahu Akbar. Saya ingat saya dah explain tadi. Tak apa. First, state. State adalah keadaan diri dan emosi kita di satu-satu waktu. Berapa orang di sini waktu ini, anda memang fokus kepada apa yang saya cakap. Anda dengar everything. Anda really put your mind to what I'm saying now. Mungkin anda nampak gambar saya kat skrin anda. Kan? Jadi maknanya kita letak diri kita dalam satu keadaan. Kan? Tadi kita buat keadaan tenang. Itu satu state.
Keadaan ceria itu satu state. Keadaan fokus itu satu state. Tapi kita boleh juga stack benda tu together. Campur fokus, campur tenang. Boleh. Ini macam kita makan aiskrim lah, tuan-tuan dan puan. Ada tak aiskrim yang ada 3 flavor? Ada tak? Dalamnya mungkin durian, luar sikit ada vanilla, last sekali dia coat dengan coklat. Itu aiskrim juga, 3 rasa. Jadi maknanya kita bawa state apa kita? Kan? Adakah ada orang bila jumpa orang dia gugup, maknanya dia state of gugup. Itu tak bagus. Ada orang bila nak bercakap depan khalayak ramai, dah mata dia berbina-bina dah nervous dah, anxiety dah. Itu pun state yang tak bagus. Mungkin state yang bagus adalah tenang. Sebenarnya kalau nak buat state ni mudah saja. Pejam mata sekejap, fikir dulu satu masa, kita tenang. Kita ingat kita tenang. Ataupun kalau state of confidence, kita amat confident. Kita ingat kita pernah yakinkan orang dan orang tu beli produk kita. Wow, that is the best state. Wow. Kita install balik benda tu. Tuan-tuan dan puan, ini boleh dibuat. Benda ni boleh direplicate dan dibuat dalam diri kita. Ini bukan buhaha punya ni, bukan. Dia highly science. Ada 3 cara you nak buat. Pertamanya menggunakan visual imagery. Yang keduanya menggunakan auditory. Yang ketiganya associate menggunakan kinesthetic, feeling, bahasa tubuh. VAK. Bahasa pendek adalah VAK, pencerapan maklumat dengan Doria tadi. Kan? Saya tak cakap tadi awal, mungkin ada orang pernah dengar dah saya cakap. NLP itu apa dia? NLP itu mudah saja. Model kecemerlangan. Bagaimana kita ikut orang model kecemerlangan? Mata kita tengok, telinga kita dengar, kulit kita boleh mencerap feeling, hidung kita boleh bau, lidah kita boleh rasa. Ini dia paksi manusia. Paksi manusia ni 5 Doria. Tuan-tuan dan puan, apabila anda menjual barang anda nak masukkan barang anda dalam mind dia, anda ada 5 benda saja. Masukkan ikut mata dia, masukkan ikut telinga dia, masukkan ikut feeling dia, masukkan ikut rasa bau dia, masukkan rasa lidah dia. Itu aja masukkan maklumat pada dia. Kalau anda pandai dekat situ, you sell your product. If you don't understand that, tak apa. Lain kali lah. Okey, yang kedua ni, terus apa dia tadi? State. Yang kedua apa dia? Trans. Trans ni, Allah. Saya akan sedih betul. Ini geng ulama ni, geng ustaz ni dah mula kata, wow, trans, hipnosis. Haram tu. Saya sedih betul. Tuan-tuan dan puan, saya nak tu sama sekolah. Mungkin dah 20 tahun tak jumpa, balik raya kita jumpa dia. Boleh ingat tak benda tu? Anda akan apa dia? Cuba ingat. Jumpa siapa pagi tu? Anak anda pakai baju warna apa katakan? Isteri pakai baju warna apa? Suami anda pakai baju warna apa? Cuba ingat balik benda tu. Oleh kerana sini ramai yang suami dan isteri, bapa, ibu-ibu. Datuk Roslan, ada ramai bapa, ibu-ibu dekat sini. Cuba ingat, waktu bersanding dulu. Kali pertama kita bersanding dulu atas pelamin. Siapa yang datang ucapkan tahniah kepada kita? Cuba tengok. Waktu tu mak kita kata apa kalau mak hidup? Ayah kita hidup, apa ayah kata pada kita? Apa pakcik kita kata? Apa mungkin nenek kita kata, datuk kita kata apa? Ya, cuba ingat. Saya suruh ingat je. Berapa orang yang terbayang dalam kepala dia tadi hari itu? Cuba angkat tangan sikit. Yang boleh ni. Tuan-tuan dan puan, the moment anda mengejar satu time, walaupun anda duduk malam ni depan saya, depan komputer anda, depan handphone anda, tetapi the moment anda ingat benda lain, kerja yang tak siap di pejabat, the moment anda fikir, anda nak jumpa siapa besok, the moment anda fikir, 5 tahun dulu raya anda macam mana, the moment you do that, the moment apa yang saya cakap tadi pun masuk dengan tak masuk je.
itu anda berada dalam keadaan hipnosis. Anda berada dalam keadaan trance. Tapi itu adalah light trance. Trance yang ringan. Light trance. Dan light trance ni, kita semua alami setiap hari. Dalam waktu jaga kita, bukan waktu tidur kita. Dalam waktu jaga kita, 80%, mungkin 90%, kita berada dalam keadaan light trance, trance yang ringan. Tapi kalau anda nak jual, anda kena heavykan sikit trance dia. Bukanlah sampai dia pejam mata. Pejam mata itu heavy trance. Tapi kalau dia boleh pejam mata, heavy trance, ada cucuk jarum pun dia tak rasa, itu juga dinamakan heavy trance, deep trance, trance yang mendalam. Tapi untuk kita nak buat jual barang tadi, nak jual perkhidmatan kita, nak sell kita punya produk, memadailah dengan light to medium trance. Sebab itu bila kita elicit dia punya kriteria, pakcik ni sakit pakcik dah berapa lama? Dia saya dah 2 tahun. Macam mana mula-mula pakcik kena sakit? The moment dia cerita tu, dia sudah berada dalam keadaan trance derivative. Dia dah derive dah trance. Ya. Sebab itu cerita-cerita ya menjadikan orang trance, dia buat parallelism. Ya, parallelism. Macam Tok Lan, Datuk Roslan Hamid, dia cerita bagus. Dia pandai buat storytelling. Itu mentranskan orang itu. Ya. Dan saya tengok ramai orang yang contohnya macam Tony Robbins buat cerita. Hebat. Dan kalau kita tengok Bandler misalnya, ya. Saya bernasib baik sebab saya pergi dekat-dekat 22 orang guru di seluruh dunia. Saya tengok ya, guru yang hebat-hebat macam mana dia orang create benda tu. Bagaimana orang boleh dipulihkan dalam masa 20-30 minit. Macam saya kata tadi, kita ni saya nak tahu macam mana peak performance. Contohnya kalau John Grinder, dia menggunakan Century. Sebenarnya dalam trance kita nak buat apa pun, nak cari idea, balik pada Century kita, create kita punya Century. Mungkin kalau ada psikologis dekat sini, mungkin anda nak baca buku Viktor Frankl, Man Search for Meaning. Salam. Mana you create your own sanctuary. Jadi maknanya bila kita create benda macam tu, dan meditasi adalah satunya, kita duduk dalam keadaan trance. Meditasi. Maknanya we go into ourselves. Dan trance ni bagus kalau contohnya macam dia tulis 10,000 perkataan dan sebagainya. You got to be really in the genius state. Tuan-tuan dan puan, sale ni is highly highly, you need a high skill to do that. You kena replicate banyak kali. Perkataan yang you gunakan tu, duduk kat kepala you. But you got to be highly conscious. Ini yang dikatakan level 5 pembelajaran. Conscious competence of the unconscious competent. Kalau level 4, conscious in unconscious competent. Kalau level 5, conscious competent of unconscious competent. Yeah. So you have to be able to put